Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 20 Oktober 2023. Kadar cukai pintu sandakan yang telah berusia 30 tahun perlu disemak semula agar selaras dengan keperluan semasa penduduk daerah itu dari segi pembangunan dan perkhidmatan. Kali terakhir kadar cukai berkenaan disemak semula pada tahun 1994. Timbalan Ketua Menteri Dua Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata Majlis Perbandaran Sandakan memerlukan sumber kewangan daripada kutipan cukai untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pendapatan bagi membiayai pembangunan sandakan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Rayuan Penangguhan dan Kaji Semula Pelaksanaan Kutipan Kenaikan Cukai Pintu 2024 Daerah Sandakan. Dalam majlis ini turut diadakan sesi dialog yang dihadiri Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Jamili Nais. Rakyat di negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar, tidak terpinggir daripada menikmati pelbagai program pembangunan. Ini dapat dilihat dengan pelaksanaan projek pedalaman dan pembersihan sungai di Kampung Gerama dan projek menaik taraf padang bola sepak di Kampung Indumadi, Beaufort. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata projek pendalaman dan pembersihan sungai sejauh 1.65 km ini bagi mengurangkan risiko banjir dengan melancarkan aliran air sungai sekaligus menghidupkan semula aktiviti pelancongan negeri. Manakala padang bola sepak di Kampung Indumadi pula bagi membolehkan penduduk sekitar menggunakan padang yang selesa. Sebentar tadi kita juga telah dimaklumkan oleh pengusaha pelancongan. Mereka sudah mula mengambil tempahan daripada pelancong-pelancong luar negara, Rusia dan sebagainya. Dan ujung bulan ini mereka akan mendapat menerima pelancong hadir di sini kerana mereka melihat dapat melakukan aktiviti pelancongan sebab sungai sudah pun didalamkan dan dibersihkan. Datuk Ruslan berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan simbolik pembukaan Padang Indumadi dan mendalamkan Sungai Kampung Gerama Beaufort. Hasil ekspedisi saintifik Marai Parai Gurkha Hat Taman Kinabalu 2023 akan dibentangkan dalam seminar khas selain dijadikan bahan terbitan ilmiah dalam Sabah Park Nature Journal atau mana-mana penerbitan saintifik yang relevan. Terletak di sebelah barat laut Gunung Kinabalu, dataran tinggi Marai Parai adalah habitat penting beberapa spesies periuk kera. Pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Maklarin Lakim berkata data-data berkenaan akan dijadikan panduan penting dalam merancang pembangunan laluan berkesan Marai Parai ke puncak Gunung Kinabalu. Ia bagi memastikan laluan dapat digunakan dengan selamat oleh pengunjung tanpa mengganggu ekosistem semula jadi dan keunikan alam sekitar. Dalam masa sama mengenal pasti elemen-elemen eko-pelancongan di sepanjang laluan Marai Parai bagi mempromosikan pelancongan lestari selain menjana pendapatan penduduk menerusi eko-pelancongan. Dr. Maklarin berucap merasmikan penutupan ekspedisi saintifik Marai Parai Gurkha Hat Taman Kinabalu 2023. Ekspedisi 14 hari sejauh 24 km bermula 7 Oktober lalu disertai 216 peserta terdiri penyelidik dari beberapa agensi termasuk Taman-Taman Sabah dan pelajar Institut Pengajian Tinggi dengan skop kajian merangkumi bidang biologi, geologi, sosiologi, hidrologi dan biodiversiti. Turut terlibat komuniti Kampung Kiau Nuluh Kota Belud sebagai pemandu laluan dan malim gunung. Yayasan Nur Jauhar YNJ bekerjasama dengan Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu mewujudkan pusat sumber untuk sekolah kebangsaan Sipinong. Sekolah berkenaan merupakan antara 5 buah sekolah yang menerima pusat sumber sekolah luar bandar di bawah program tanggungjawab sosial korporat CSR YNJ tahun ini. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Abidin Marjan merakamkan penghargaan atas komitmen YNJ dengan kedutaan asing dalam memastikan pelajar menikmati akses pendidikan secara menyeluruh. Satu program untuk memberikan peruntukan kepada sekolah-sekolah di luar bandar untuk membangunkan atau sumbangan kepada pusat sumber
kepada sekolah-sekolah yang berada di luar bandar. SK Sipinong Sandakan, salah sebuah sekolah di luar bandar yang telah mendapat sumbangan bantuan daripada Yayasan Tun Johar. Terima kasih yang amat berbahagia Tuan Puan dan juga Konsul Besar Dr. Huang Sifang yang telah memberikan sumbangan ini. Majlis Perasmian Pusat Sumber disempurnakan Toh Puan Dr. Norlidah Tan Sri RM Jasni bersama-sama Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Dr. Huang Shifang. Toh Puan yang juga penaung YNJ turut menyampaikan sumbangan kepada murid-murid prasekolah dan pelajar SK Sipinong. Turut disampaikan majalah dan bahan bacaan untuk Pusat Sumber serta bakul makanan sumbangan Jabatan Pendidikan Negeri. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menubuhkan pasukan bomba komuniti perkampungan atas air zon Kota Kinabalu yang pertama di negeri ini. Penubuhan pasukan berkenaan bagi menangani insiden kebakaran rumah atas air. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untong berkata, cabaran terbesar kebakaran perkampungan atas air adalah akses logistik dan aset selain menyebabkan risiko kecederaan dan keselamatan nyawa anggota penyelamat. Beliau merasmikan penubuhan pasukan bomba komuniti berkenaan. Sementara itu, Pengarah JBPM Sabah Abdul Razak Muda memberitahu program ini akan diperluaskan ke daerah lain khususnya yang kerap berlaku kebakaran dengan populasi penduduk yang ramai. Di Tawau kami mungkin akan sasarkan sama ada Kampung Titingan ataupun Kampung Hidayat lah. Dua lokasi yang berlaku kebakaran pada tahun lepas. And then dekat Sandakan, Bukhara, Kampung Bukhara dan juga di Kudat di Ladung Ayam. So keempat-empat lokasi ini sebenarnya adalah kawasan yang selalu berlaku kebakaran. Belanjawan 2024 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini terus mendapat pelbagai reaksi termasuk penduduk di kawasan pedalaman Sabah. Mereka yang ditemui menyifatkan subsidi pengangkutan udara membabitkan peruntukan sebanyak 209 juta ringgit yang diteruskan kepada penduduk desa dan pedalaman Sabah dan Sarawak itu adalah bertepatan dengan keadaan bentuk muka bumi Sabah yang luas dan berbukit bukau, terutama kawasan yang kerap dilanda banjir. Di daerah kami ini kerap kali juga dilanda bencana, terutama sekali banjir, jalan raya putus. Jadi kalau ada banjir seumpama ini, jadi kami amat senang untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang apa-apa bantuan di kawasan yang terlibat. Kalau musim tengkujuh ataupun tiap-tiap tahun lah, ini macam daerah Nabawan khususnya Pekan Pensiangan, di pedalaman, memang kalau musim banjir begitu kan banyak jalan-jalan yang terputus. Macam pengangkutan sungai pun tidak boleh. Bantuan yang diberi oleh kerajaan yang menggunakan heli itu memang memerlukan kos yang tinggi, pengangkutan udara. Jadi memang kami berterima kasih lah dari pihak kerajaan ini membantu rakyat macam begitu. Apalagi kalau macam musim banjir, jalan putus. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah komited menangani isu kes buruh paksa dan buruh kanak-kanak di negeri ini. Pegaranya Wan Zulkifli Wan Setapa berkata pelbagai usaha dilaksana dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan bagi membendung dan menghapuskan kes berkenaan. Menurut Wan Zulkifli, kes buruh paksa dan buruh kanak-kanak merupakan isu antarabangsa yang melibatkan perdagangan ekonomi serta memberi impak kepada hubungan dua hala negara-negara terlibat. Beliau berucap merasmikan program kesedaran membantras buruh paksa dan buruh kanak-kanak. Katanya pihak majikan perlu memandang serius isu tersebut yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Seminar sehari ini membincangkan pelbagai topik termasuk dasar dan usaha Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran MAPO yang disampaikan Setiausaha Bahagian Pejabat Strategik Nasional NSO MAPO Syuhaida Abdul Wahab Zen. Pihak media berperanan penting dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan jenayah atau insiden kecemasan di perairan negara. Usaha itu penting agar pihak berkuasa dan pasukan keselamatan dapat mengambil tindakan sewajarnya.
Antara kesalahan yang sering berlaku di perairan negara kita adalah penyeludupan. Jadi sekiranya mana-mana pihak yang mengetahui mengenai adanya aktiviti yang menyalahi undang-undang yang akan berlaku di kawasan mereka bolehlah salurkan dengan segeralah. Yang kedua, begitu juga dengan maklumat bencana yang berlaku di perairan. Faridah berkata demikian selepas sesi ramah mesra bersama media Sabah. Tambahnya, kerjasama media juga perlu bagi mempromosi peranan agensi berkenaan dalam menjaga keselamatan zon maritim Malaysia. Baik, Berita Pagi Sabah edisi Khamis berakhir di sini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak.